Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 ingin membentangkan poster yang bertajuk Peranan Etika dan Peradaban Mendukung Tanggungjawab Sosial di Malaysia. Di dalam poster ini terdapat 6 bahagian, iaitu pengenalan, isu semasa, objektif kajian, isu yang diketengahkan, manfaat dan juga kesimpulan. Jadi kita mulakan pembentangan ini dengan pengenalan terhadap peradaban dan etika dan tanggungjawab sosial. Etika dan peradaban adalah suatu penanda aras yang boleh dijadikan panduan masyarakat dalam memupuk jati diri, akhlak dan nilai dalam diri. Tanggungjawab sosial merupakan satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Elemen atau nilai moral yang terkandung dalam etika dan peradaban seharusnya difahami dan dihayati sebagai satu tunjang kepada hasrat keseluruhan objektif dalam memupuk masyarakat. Untuk isu semasa kami memilih 3 isu semasa, iaitu yang pertama banjir di Terengganu dan Kelantan. Ramai kesukarelawan untuk membersihkan kampung-kampung kediaman yang ditipu banjir. Yang kedua, pencemaran yang berlaku di sungai di kampung Mangkala Ranggon. Banyaknya berlaku pembuangan sampah dan sisa-sisa toksik. Yang ketiga, pekerja OKU yang dituduh dan tidak dihormati oleh pengurus di satu kedai makan sendiri, iaitu McDonald. Selamat sejahtera, saya akan membincangkan objektif kajian ini. Objektif pertama adalah untuk memberi pendedahan peranan peradaban dan etika dalam mendukung tanggungjawab sosial dalam Malaysia kepada semua masyarakat. Objektif kedua adalah untuk mengetahui kepentingan peradaban dan etika dalam kehidupan seharian. Manakala objektif ketiga adalah untuk menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika seperti sentiasa menjaga alam sekitar dari pencemaran sebagai faktor penting bagi mewujudkan negara yang selamat dan sejahtera. Seterusnya, saya akan mempersembahkan isi yang diketengahkan seperti apa yang dilihat dalam isu semasa pertama. Masalah kejadian banjir adalah disebabkan oleh struktur organisasi sedia ada yang membataskan keupayaan NAPMA atau dikenali sebagai Agensi Pengurusan Bencana Alam untuk menyelaras tindakan pengurusan bencana serta-merta. Hal ini berlaku kerana wujudnya birokrasi yang memerlukan persetujuan NGO atau dikenali sebagai Non-Government Organisation, kerajaan tempatan dan penduduk setempat sebelum sebarang tindakan akan dilakukan. Hal ini menyebabkan keputusan menyelesaikan masalah bencana ini tidak dapat diuruskan di peringkat negeri dan daerah serta-merta apabila berlakunya bencana alam seperti banjir kilat. Oleh itu, saya amat berharap kerjasama rapat berbagai pihak dapat memastikan keberkesanan pengurusan bencana ini supaya rakyat tidak hidup dalam sengsara. Isi yang diketengahkan yang kedua ialah berkaitan dengan isi majikan kilang tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Isi ini berkaitan dengan isu yang kedua, iaitu isu berkaitan dengan pencemaran sungai di kampung Pangkalan Ranggon. Terhadap isu yang diperkatakan tadi, penghilang yang berhampiran sungai tersebut tidak sedar bahawa pembuangan sisa sampah di sungai akan menyebabkan kebersihan sungai terjejas dan berbau busuk. Mereka tidak mempunyai kesedaran nilai memelihara dan memelihara alam sekitar dan membuang sisa sampah secara suka hati tanpa mengira kesan negatif yang akan berlaku dan mempengaruhi orang lain. Seperti kesan-kesan berikut ialah menjejaskan kesihatan rakyat dan menyebabkan ekonomi rakyat dan pendapatan rakyat berkurang disebabkan kerana ikan di dalam sungai tersebut mengalami kematian atas tiada udara yang segar dalam sungai tersebut. Seterusnya ialah isi yang diketengahkan yang ketiga, ialah isi berkaitan dengan pekerja orang kurang upaya dituduh. Isi ini berkaitan dengan isu yang ketiga, iaitu orang kurang upaya seringkali diejek, dituduh dan dibuli semasa bekerja atau di mana-mana sahaja mereka berada. Contoh yang berlaku cash di McDonald. Terhadap isu yang diperkatakan tadi, orang kurang upaya sentiasa dipandang rendah dan dibuli oleh orang biasa dan mereka tidak berani untuk melawan pembuli tersebut atas kecacatan dalam bahagian badan mereka. Orang kurang upaya juga kurang diberi kasih sayang dan kurang mendapat kesabaran daripada orang lain. Mereka tidak dihormati oleh majikan yang bersikap buruk dan menimbulkan isu tersebut. Kurang mendapatkan orang yang akan menolong golongan orang kurang upaya tersebut
untuk melawan pembuli dan pengejek tersebut, terutamanya majikan. Mereka tidak berani untuk melawan majikan kerana mereka takut kehilangan pekerjaan terhadap mereka dan menyebabkan sara hidup mereka menjadi masalah. Jadi, majikan seharusnya melindungi hak golongan tersebut dan menghormati mereka serta menolong mereka apabila mereka mengalami kesusahan, kerana ini adalah tanggungjawab sebagai seorang majikan dan juga sebagai salah satu etika dan peradaban terhadap golongan tersebut. Sekarang saya akan menerangkan manfaat etika dan peradaban. Pertama sekali, etika dan peradaban dapat membantu mengendalikan kehidupan manusia dalam menguruskan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat bagi memastikan keamanan dan ketenteraman sosial. Seterusnya, individu yang beretika akan mendapat kebaikan dari segi mental maupun fizikal. Individu yang beretika akan mempunyai kepribadian yang baik kerana mereka akan memelihara diri mereka daripada perkara yang buruk yang akan merosakkan diri mereka. Dan terakhir, etika dan peradaban juga penting untuk memelihara sesebuah keluarga. Kaitan kekeluargaan yang berdasarkan adab dan etika mewujudkan keluarga yang harmoni dan seterusnya akan dapat menjamin keutuhan keluarga. Kesimpulannya, etika dan peradaban merupakan elemen yang sangat penting dalam seseorang individu atau sekumpulan masyarakat. Dan akhirnya, dalam kajian ini kita dapat mencapai objektif yang kami tetapkan, iaitu memberi pendedahan peranan peradaban dan etika kepada semua. Kedua, mengetahui kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Dan ketiga, menyedari tentang pentingnya usaha mengekalkan amalan beretika seperti menjaga alam sekitar dalam kehidupan kita. Terima kasih.